kita buat amali ataupun saya akan demokan menggunakan video juga untuk hari ini. Kita belum belajar lagi tempoh hari kan cara nak buat laksa Johor ni. Okey, laksa Johor ni merupakan hidangan orang Johor dan dia juga merupakan salah satu signature menu saya kat rumah. Kalau orang nak datang rumah mesti minta apa? Nak laksa Johor. Okey, hari ni saya demokan cara macam nak buat laksa Johor yang agak tradisional sikit. Dia tak sama macam yang biasa kita beli di kedai, agak cair kuah dia kan. Tapi ini kuah dia agak pekat kan. Okey, mari lihat apa dia bahan-bahan yang saya perlukan untuk hari ini untuk buat laksa Johor. Okey, yang pertama saya perlukan ikan. Saya gunakan ikan apa ni? Ikan panggil ikan sardin, ikan selayang Ikan ni saya beli dalam 15 ekor dan saya dah rebus. Okey, memandangkan saya dah rebus menggunakan periuk nokza pada suhu pada high pressure dan juga dalam masa agak lama, so tulang dia dah hancur. Saya tak payah nak siang tulang dia. Okey, lepas tu saya ada udang kering dalam 1 genggam. Ini buah keras, kenal tak ni? Ini buah keras Buah keras awak rendam dahulu. Okey, lepas tu rendam saya tumbukkan sedikit supaya bila kita nak blend nanti dia hancur betul Kalau blend seketul-seketul macam ni apa? Dia tak hancur sebab dia keras. Okey, nama pun dah buah keras. Fungsinya apa? Untuk melemakkan kita punya kuah laksa tadi Okey, ni udang kering. Udang kering pun awak rendam, basuh dan rendam sekejap. Okey, lepas tu kita ada kita ada bahan kita serai, 2 batang serai. Saya ada bawang besar 1 biji, bawang merah dalam 5-6 biji, bawang putih. Ni halia dalam 1 inci ataupun awak agak ibu jari awak ni, panjang 1 ruas ni. Okey. Halia sama juga kunyit dan juga ni lengkuas. Ni pun lengkuas kita gunakan lengkuas untuk laksa Johor ni, rencah dia agak banyak. Okey, lepas tu kita perlukan apa lagi? Ni yang penting ni, kita perlukan rempah kari. Ikutlah yang ekstra pedas ke tak pedas ke. Yang ini saya nak gunakan lebih kurang dalam, ini ikut pada pedas masing-masing lah biasa saya ni kita buat dalam 5 sudu ataupun 4 ke 5 sudu lah Okey, kena ingat rempah kari ni kalau boleh kita tumis betul-betul masak masa di awal ni Jangan kita dah letak sikit 3 sudu, lepas tu kita rasa macam alamak tak cukup pula, nak tambah kemudian. Bila kita tambah kemudian dia akan jadi apa? Tak sedap lagi dah rempah kari tu sebab kita tak tumis dahulu. So kena pastikan kalau nak tambah kemudian rempah kari pun kena ditumis asing dulu baru masuk dalam periuk kuah laksa Ini dalam 5 sudu saya gunakan. Okey, kalau saya suka apa? Saya bancuhkan dengan air sedikit supaya bila masuk dalam periuk dia tak berketul Okey, ni rempah kari kita. Lepas tu bahan lain saya perlukan ni adalah apa ni? Ini adalah kerisik sebenarnya, tapi saya beli yang banyak, saya dah balangkan botol kan. Kalau beli kerisik yang macam ni, kita perlukan 2 paket yang kecil ni ataupun 1 paket yang besar. Okey. Lepas tu kita perlukan lagi apa? Santan lah, santan kotak dalam 1,5 kotak. Okey, lepas tu ni garam dan gula secukup rasa Nanti awak rasa sendirilah. Okey, garam tu dah cukup ke belum? Okey, apa kita perlu buat pertama sekali? Mula-mula dahulu kita kena blendkan kita punya rempah ratus kita ni. Okey, saya akan blendkan dahulu kita punya bawang-bawang ni. Ni kita dah tadi kita punya bawang-bawang, kita punya semua halia, lengkuas, kunyit, serai semua dah masukkan dalam blender kita. Kalau boleh elakkan guna air putih lain. Saya gunakan air rebusan ikan tadi untuk saya blendkan bahan-bahan ni. Saya gunakan air rebusan ikan dan kita blend sampai dia sampai dia betul-betul hancurlah Kita panaskan kuali dengan sedikit minyak. Minyak ni cukup-cukup itu untuk kita menumis kita punya bahan tumis tadi. Bahan dah kita kisar tadi. Okey. Agak minyak dah panas, kita masukkan kita punya bahan kisar tadi. Kita bawang-bawang tadi. Okey, sementara tunggu ni kita habiskan, tadi saya belum kisar lagi bawang, ada lagi sikit ni. Kita habiskan bawang saya. Okey, kita masukkan ke semua bahan-bahan tumisan kita ni ke dalam periuk kita. Okey. Kita kacau kita punya rempah tadi. Okey, lepas agak kita biarkan dalam 10 minit, lepas tu kita masukkan rempah kari kita Rempah kari dan kita
Masak sekejap, empah kari ni dalam 10 minit. Nanti lepas tu baru kita masukkan kita punya isi ikan yang dah dipisah. Okay, ni kita biar dulu. Kita masak sekejap dalam 10 minit ya. Okay, stop dulu. Tengok kita punya kuah dah agak pekat ni. Dia punya kari dah kita dah biarkan 15 minit tadi. Kalau masak laksa Johor ni dia memang suka apa? Meletup-letup Okay, kita masukkan kita punya baki. Ikan tadi kita dah kisar sampai halus. Pastikan dia betul-betul halus ya. Okay. Dan ni kita biarkan dia lagi masak dalam 15 minit. Tapi kita dah boleh masukkan apa? Kita dah boleh masukkan santan kita tadi. Masukkan dulu yang 1 kotak. Okay, nanti bakinya kita masuk kemudian ya. Okey, satu lagi kita tinggal satu benda tadi yang agak penting untuk laksa Johor ni yang mesti ada, wajib ada adalah apa? Asam keping ya. Kita lupa letak asam keping. Masukkan 2 keping asam keping ni. Dan kita biarkan dia masak sampai dia agak nampak macam pecah minyak sikitlah dia punya kuah ni nanti. Baru kita tambah masukkan kita punya garam, kita punya gula. Kan kita boleh letak kerisik tu di kemudian ya. Bila kuah nak masak baru kita letakkan dia punya kerisik ya. Dah mendidih, kita nak rebus spaghetti ni. Tapi kalau untuk buat laksa Johor jangan letak minyak sebab kita nak spaghetti tu melekat. Kalau kita buat spaghetti untuk menu-menu barat western lain, kita biasanya kita rebus atau kita akan letak sedikit minyak supaya dia tidak melekat. So untuk yang ini kita memang purposely memang tak nak letak minyak. So kita masukkan kita punya spaghetti kita. Dan kita masak sampai dia betul-betul kembang lah ya. Okay. Kita menunggu spaghetti kita masak dan kuah kita masak. Kita sediakan dahulu dia punya sayur-sayuran yang untuk kita makan bersama dengan laksa Johor. Okay, bahannya kita ada kat sini untuk kita gunakan di atas laksa Johor. Kita ada bunga kantan. Kita akan hiris mayang halus yang ini ya. Dan juga kita perlukan daun kesum. Ini pun kita akan hiris. Okay. Dan kemudian kita ada limau kasturi. Kita belah 2 dan kita buang bijinya. Kemudian kita ada apa ni? Timun. Okey, timun ni boleh pilih sama ada nak guna timun Jepun ataupun timun biasa ni. Saya lebih prefer timun Jepun. Sebab apa? Sebab tak ada biji ya. Kalau timun ni kita kena buang dia punya biji dia. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara nak potong timun kita. Kemudian kita perlukan bawang juga yang kita perlu hiris nipis-nipis. Okey. Saya tunjukkan dahulu timun lah untuk awak ya. Okey, cara potong timun untuk laksa Johor. Dia bukan macam laksa utara ya. Laksa utara kita cuma potong nipis-nipis dan kita ni kan. Okay, untuk laksa Johor kita kena potong nipis-nipis macam ni. Tapi jangan sampai dia terputus ya. Kita potong. Jangan sampai dia terputus. Ada orang dia buang kulit. Bagi saya tak payahlah buang kulit tu ya. Sebab kulit tu ada khasiat. So kita makan saja dengan kulitnya sekali. Okay, ni awak potong timun ni. Sebab saya suka timun Jepun ni, dia tak ada biji So kita boleh gunakan dia sepenuhnya. Okay, dah putus ni. Kita boleh gunakan sepenuhnya sampai hujung saja. Kita buang sedikit saja ya. Okay, lepas kita dah potong macam ni. Barulah kita kita gulungkan dia. Dan kita potongkan dia bulat-bulat begini, nipis-nipis dan bulat-bulat lah. Okey, kulit tadi saya kata terpulang pada cita rasa masing-masing. Ada orang tak suka kulit, dia boleh buang kulit. Ada orang yang tak kisah makan kulit, kita apa? Kita boleh je makan dia punya kulit-kulit sekali ya. Okey, ni cara potong timun kita. Okey, kita potong bulat. Saya tunjukkan yang ni pula. Yang ni pun sama juga, cuma yang ini apa? Biasa kalau yang ni banyak, timun ni banyak, jangan lebar sangat, nanti susah awak nak ni ya. Awak nak potong dia. Jangan, dia banyak biji kan. Kalau timun ni pasti banyak biji. Kalau tambah-tambah lagi kau beli timun yang agak tua ya. Yang agak tua, jadi dia ada banyak biji dalamnya. Jadi kita punya bahagian luar yang putih ni sikit saja. Tak banyak kita ada ya. Okay, nampak tak? Biji dia dah banyak kat sini. Satu lagi kalau pakai timun ni nanti apa? Dia akan jadi berair lah biji dia ni. Sebab tu kita elakkan makan timun yang itu. Terusnya kita akan hiriskan kita punya daun kesum ya. Daun kesum ni pun kita hiris halus-halus juga supaya taklah kita makan skoping-skoping yang besar ya. Nak darah kena rajin-rajin sikit lah ya. Potong nipis-nipis ya, halus-halus kita punya.
daun kesum. Okey, dah siap ni kita punya daun kesum. Okey, kita masukkan, tengok dalam bekas ni saya dah ada daun kesum. Saya dah ada bunga kantan. Okey, yang kita perlu letak lagi apa? Ini saya terlupa tadi satu benda lagi. Tauge. Tauge ni kalau nak sedap, kita dah siang, pastikan tauge ni kalau nak tunjuk rupa tauge ni, okey. Biasa kita beli tauge, dia ada apa? Ada kepala, kadang-kadang kepala tu hitam kan sarung dia, dan dia ada apa? Ada ekor ni. Okey, kalau untuk yang betulnya kita kena bersihkan, buang semua ekor ni dan juga buang kepala hitam tu. So kita dah bersihkan. Untuk dia rangup, kita apa? Kita rendam dalam peti sejuk, kita masukkan dia dengan air sejuk dan kita rendam dalam peti ais sekejap. Biarkan dalam peti ais sekejap, dia akan jadi rangup. Bila kita makan baru rasa sedap. Kemudian tauge nanti kita toskan, buang air dia dan kita boleh masukkan dalam bekas kita lah ya. Okey, yang terakhir kita perlukan limau lah, buah limau ni. Kita cuma perlu buat apa? Kita perlu buang biji sajalah. Okey. Buah limau ni terpulang lah pada ada orang dia suka makan masam-masam kan, mesti ada masam-masam baru sedap laksa ni tak kira laksa mana sekalipun mesti ada rasa masam. Okey, seterusnya kita nak buat ni. Apa ni? Kita mesti lawan kalau laksa Johor ni mesti ada sambal belacan dia. Okey, saya gunakan kat sini supaya pedas sedikit cili padi. Dan saya akan gunakan cili merah, kita potong-potong sedikit supaya kita blend dia. Okay, kalau awak suka buat sambal belacan menggunakan jasung batu, terpulang. Okay, jadi saya nak cepat, saya nak mudah, so saya akan gunakan apa? Saya akan gunakan blender saja ya. Okay, sambil-sambil tu jangan lupa masukkan belacan kita, lalat datang sebab ada belacan ni ya. Okay, nanti sambil-sambil tu masukkan apa? Masukkan, kalau saya masukkan dalam sebiji asam limau tadi, limau. Lepas tu masukkan sedikit garam, gula dan kita kisar sampai dia halus lah. Okey. Okey, jangan lupa kita punya laksa tengok juga dah kembang ke belum. Okey, ni yang nampak macam belum kembang lagi, sikit lagi ya sampai dia, jangan kembang sangat. Terlalu kembang pun tak cantik juga. Okey, ni lagi sikit, dia tunggu lagi sikit. Okey, ni pula kita punya kuah kita nampak dia dah mendidih. Okey, dia dah mendidih ni. Biasanya saya akan masukkan saya punya setelahkan api sedikit. Dia akan letup-letup masukkan garam, gula. Okey, dan waktu ni kita boleh masukkan kita punya tambah kita punya santan lagi ya. Okey, santan kita. Dan kita juga perlu masukkan apa? Kerisik kita tadi ya. Kita masukkan kerisik ni kalau tadi saya tunjukkan satu paket tu, masukkan 2 paket kecil ataupun 1 paket besar ya. Okey. Ni saya masukkan dalam 2 sudu besar kerisik dahulu. Okay, nanti awak rasa dahulu, dia sepatutnya rasa dia akan ada rasa kerisik pada kuah tu ya. Okey, kita masak lagi sampai dia agak pekat kuahnya. Awak boleh rasa sendirilah ya, dah masam, dia mesti ada rasa masam. Ada masin, ada manis dan ada rasa kerisik tadi dan lemak-lemak pada buah keras dan juga lemak santan tadi ya. Okey, kita biarkan lagi dalam 10 minit lagi. Tadi saya dah toast. Okey, ingat kalau untuk laksa Johor bila kita toast spaghetti jangan siram air. Nanti kalau kita siram air dia tak melekat lagi. Okey, so masa dia panas-panas ni kita terus ambil dengan garpu dan kita terus apa? Kita terus gulungkan dia ya. Ini kena guna tangan lah ya. Kita gulungkan dia bulat-bulat macam ni dan kita letak dalam bekas kita. Okey, so kita ambil panas-panas ya. Dia kena gulung masa panas-panas. So agak-agak kita letak dalam kita punya. Okey, so kita gulung sampai habis. Jangan disiram air. Kalau siram air nanti dia dah tak melekat lagi pada kita punya sesama dia tak melekat ya. Okey, ini kita buat prosesnya sampai habis ke semua spaghetti awak. Dah siap. Ini rupanya. Okey, kuah dia agak pekat. So kena makan dengan tangan ya, bukan dengan sudu garpu. So kita letakkan laksa, letakkan rencah-rencah daunnya dan juga kuah lah. Okey, selamat mencuba.